Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'a walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرة الدنيا والآخرة وعلى من شيخنا وعلى من هو صاحب هذا الكتاب وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung pengajian daripada kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lebih dikenali dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mudahan kita dapat Allah tinggikan darajat Al-Imam di sisi Allah Ta'ala, dan mudahan kita mendapat syafaatnya, para ulama, para awliya, khususnya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Kita sambung muka surat 82, jilid yang kedua daripada kitab Adabul Mufrad, iaitu muka surat 82, tajuk bab hijratil muslim, bab pada menyatakan memulau pulau seorang muslim. Sebelum ni hadis yang Nabi larang kita pulau orang, kecuali 3 hari saja. Ni hadis inilah yang kita baca hadis pertama daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling benci membenci, janganlah kalian saling berhasad dengki, dan janganlah kalian saling bermusuhan, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk dia memboikot, memulau saudaranya lebih daripada 3 malam. Nabi sebut tabaghud, iaitu saling, maksudnya dua pihak. Berarti kita ni bila orang memulakan dulu, kita jangan balas dengan sama. Dia benci, kita benci dia balik. Bagi kita anggap fair lah, sesuai lah. Dia dengki kita, kita hantam balik, kita dengki dia balik. Dia marah kita marah dia balik. Dan kan Nabi larang daripada memulakan ataupun merespon semula. Tak boleh. Yang memulakan pun dosa lagi besar daripada orang yang respon. Jadi dalam hal ni, kalaulah orang memulakan, dia akan menanggung lebih besar dosanya, seolah dia menanggung 2 dosa. Dosa yang dia buat, kalau kawan tu respon balik dengan benda yang tak baik, dosa kawan tu dia pun tanggung, sebab dia yang mula cocok yang kata la tabaghadu. Dan bukan bererti orang yang respon tadi tak dapat dosa pula. Dia pun dosa juga. Dia dapat dosa dia ajalah, kan? Tapi kawan yang mula tadi dapat 2, dia dapat 1. La tabaghadu, jangan saling benci membenci. La tahasadu, jangan saling dengki mendengki. Jadi itulah Islam. Kadang-kadang kita, itu yang Nabi sebut, al-qabidu 'ala ad-dini kal-qabidu 'ala al-jamri. Orang nak pegang ajaran agama ni macam genggam bara api.
Bukan senang kan. Biasa kita, orang tu maki kita, mesti kita balas balik. Kita anggap tak ada apa-apa lah, tak macam kosong-kosong lah. Kita anggap kosong-kosong. Padahal bukan kosong-kosong. 2 dan 1. Dia dapat 2, kau ni dapat 1. Kan? Jadi apa perlu kita bertindak? Tindak dengan diam. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya dia marah kita, dengki kita, kita bertindak diam. Maksud jangan balas dengan yang sama. Tapi kalau nak dapat yang lebih baik sikit, kita balas yang baik. Itu akhlak Nabi SAW. Bila orang dengki dengan Nabi ke, orang ni, tapi Nabi tetap memberi kemaafan dan berdamai, tak ungkit dan sebagainya. Seperti Sayyidina Abu Sufyan bin Harbin. Dialah macam-macam dia buat pada Nabi kan. Dia jadi punca Nabi kena keluar Mekah, hijrah, semua punca Abu Sufyan. Perang Uhud pun dia juga, perang Badar pun punca daripada dia. Semua perang awal-awal sebelum dia Islam ni, semua punca daripada dia. Dia terlibat. Abu Sufyan bin Harbin. Tapi bila masuk Islam, baru sehari masuk Islam. Tahun 8 Hijrah, pembukaan kota Mekah. Terus Nabi bimbing tangan, apa ni orang kata? Menyakok siku, cakok siku jalan. Cakok siku jalan. Duduk sebelah ni Abu Sufyan. Kok lah nak berbang bagi siku sikit, dia punya pasai ni dulu kan. Tak ada. Terus Nabi lalu, dan Nabi isytihar pula nama dia. Siapa masuk rumah Abu Sufyan, aman sejahtera. Kan? Masya Allah. Itulah akhlak yang paling mulia, paling tinggi. Jadi kita tak mampulah nak balas kejahatan. Kalau tak mampu nak balas kejahatan orang dengan kebaikan, kita nak buat baik pada dia, tak boleh. Tak boleh, kita duk ingat kejahatan dia. Kalau sekurang-kurangnya tu kita diam, jangan balas. Itu paling minimum, paling lantai. Kan? Paling rendahnya. Fitnah kita kena bukan balas balik dengan fitnah. Itu yang tak boleh. Tapi kita balas dengan menyatakan hilang, tak ada fitnah lah. Maksudnya, dia tuduh macam tu, sebenarnya tidak macam ni yang sebenarnya. Dah lah cukup. Jadi jelas kan. Dia nak tutup fitnah tu, kalau tidak menyebar lagi. Dia terangkan, tak fitnah macam ni yang sebenarnya. Kan? Yang tu dibolehkan. Tapi kalau kita fitnah balik, dia buat pada aku macam ni, esok aku buat macam tu pada dia. Fitnah balik. Ni tak boleh lah. Kan? Sebab tu kita, yalah, pilihan raya ni memang kadang-kadang timbul juga kita marah orang tu, marah orang ni, benci orang tu bunyi. Jangan sampai kekal, cukuplah tutup lah buku. Kan? Benda hati ni kita kena pujuk dia, kena tenang. Biarlah, itu takdir Allah. Pujuk dengan Allah dah takdirkan. Yang ni menang, yang ni naik, yang ni turun, yang ni kalah, yang ni mana macam mana, tu Allah dah tentu dah. Kita baru tahu tadi, baru tahu semalam, baru tahu dan sebagainya. Sedangkan ilmu Allah dah lama lah dalam kitab Lauh Mahfuz tu. Terbaik tak terbaik kita tak tahu, tapi dah takdir. Tak semestinya Allah takdir ke benda yang terbaik. Ada hikmah dia kan. Kadang-kadang yang tak baik itu Allah takdirkan. Mungkin baik juga kan. Macam gila hidup kita, kita pun ada menghadapi benda baik, benda tak baik. Tapi semua tu takdir. Tak boleh nak elak. Ada takdir yang kita tak suka. Allah mak kena kat aku macam ni. Ada takdir yang kita suka. Tapi tetap takdir. Allah dah tentu dah macam tu. Redha, terima. Kita buat yang mampu kita buat untuk jadi baik. Kan? Jadi wala tahasadu, jangan saling hasad dengki. Jangan saling menjatuh-jatuhkan, bermusuh-musuhan. Tadabaru. Tadabaru ni pakai bahasa senang kita kata saling sepak menyepak. Engkau naik aku cantai jatuh, engkau naik aku cantai. Saling sepak kan. Maksudnya nak tonjolkan kita sehingga kita tolak orang lain. Jangan percaya dengan dia, jangan jahat ni. Nak naikkan nama kita. Ini tadabaru. Kan? Nak menjatuhkan orang lain, saling jatuh-menjatuh. Tak boleh. Jadi bila dalam politik memang tak ada lah benda tu kan. Tendang cerita jahat orang tu supaya naik aku. Itulah. Jadi benda yang tak sihat lah, banyak yang tak sihatnya dalam politik. Tapi perlu, maksudnya ada juga keperluan untuk kehidupan agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Yalah, kalau kita ada, maksudnya cakap kita, komen kita tu boleh sampai adalah sikit kesan yang baik, tak apalah.
Tapi ni komen belakang popek, apalah dia ni, bahan tak retinya, tak cerdiknya gini. Tapi tak sampai ke mana pun. Tak beri kesan apa pun. Baik kita diam je lah. Kalau tak ada kesan, kalau ada kesan, contoh kita boleh sampaikan pada orang ni boleh sampaikan sampai sana. Okey lah. Ada kesan niat dakwah tu betul. Pujuk hati kita, jangan duk marah-marah lah. Baik kita jaga semayang kita, jaga Quran, mai kuliah, mengaji, dapat amal, dapat pahala. Sebab kita tak duduk di kedudukan tu. Kalau kita duduk kedudukan tu, kita bekerja di situ. Kita cara kita. Jadi, tapi fokus kita adalah la yahil muslimin ayyahjura. Tak boleh pulau selepas 3 hari. Selepas 3 hari tu, kedua-dua terlibat dosa. Dalam masa 3 hari tu, geram, panas duk ada lagi, Allah bagi peluang 3 hari. Suruh redakan. Slow down, kan? Untuk sejukkan balik. Tapi, Allah masih tak catat sebagai dosa. Memutus satu rahim lagi. Pasal Allah tahu perasaan kita ni payah sangat. Nak sejuk tu ambil masa. Tapi jangan lebih-lebih, 3 hari cukup dah. Kan? Kalau lebih tu terlibat dosa. Sebenarnya hadis daripada Atha bin Yazid Al-Laisi Al-Junda'i. Yazid Al-Junda'i. Anna Aba Ayyub sahib Rasulullah SAW akhbarahu anna Rasulullah SAW qala la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberitahunya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seorang untuk dia memboikot akan saudaranya lebih daripada 3 malam. Kedua-duanya bertemu, namun yang seorang mengelak dan yang seorang lagi juga mengelak. Tak nak tegur. Dia pergi pintu depan, keluar pintu belakang seorang lagi. Dan yang paling baik antara keduanya adalah yang memulakan dengan beri salam. Itu berdamai. Orang yang memulakan, pahala dia lebih besar. Orang yang mulakan putus silaturahim, dosa paling besar. Orang yang mulakan damai, pahala paling besar. Kan? Kalau kita mula Assalamualaikum, buat baik pada dia, maksudnya berdamai balik, orang tu tak respon. Kan? Pahala tetap dapat pada orang yang memulakan dengan niat yang baik. Dosa kita yang patut kita menanggung dosa, pindah kat dia. Bila barang fitnah, benda fitnah, kita dengar orang cakap. Betul tak betul, kita kaji tak. Sedangkan Allah suruh, in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau bawa berita mai yang tak apa cantik, kaji dulu betul ke dia cakap. Kan? Jadi kita dah bertindak putus silaturahim atas kabar angin, kabar yang tak pasti. Kan? Entah dia tak cakap, kawan tu dengki saya nak bagi kita putus, dia buat cerita. Kan? Contohnya. Yang kedua, kalau betul lah kita dengar tapi betul dia buat, dia cakap, dia menanggung dosa, berbagai dosa yang dia tanggung. Satu, putus silaturahim menyebabkan kita pun rasa marah. Yang kedua, melibatkan orang lain menyampaikan benda-benda yang tak baik. Jadi banyaklah dia memulakan dosa tu. Tahu macam COVID lah juga, umpama macam COVID, kalau salam dengan dia batuk COVID tu, kita pergi salam mudarat, lebih baik jangan. Begitu juga dia katalah dia ni sihir, kok kita salamkan kena ke apa, jadi keyakinan kita tu menyebabkan terganggu. Lebih baik kita elaklah daripada kemudaratan. Tapi bukan kerana kita tak salam benci dengan dia, aku tak nak tengok muka dia benci, tak nak. Yang tu lain. Yang tu tak melibatkan, itu melibatkan dosa lah. Macam Nabi ni kata, dia ni pergi sini, ni pergi sini. Kan? Tapi kalau kerana, contoh kita barulah berdamai, nak maafkan hati. Tapi bila jumpa muka, kita jadi down. Kan? Kita jadi sakit. Itu lebih baik kita maafkan, tapi kita elaklah. Kemudaratan masih kena kemudaratan pada kita. Elak benda tu. Satu ketika Nabi SAW yang bunuh Sayyidina Hamzah, siapa dia? Namanya Wahsy. Wahsy, lelaki kulit hitam yang bunuh Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Dia tak Islam waktu tu, Wahsy. Setelah tu dia masuk Islam, Wahsy masuk Islam. Lepas tu dia datang jumpa Nabi. Dia dah masuk Islam tempat lain, datang jumpa Nabi.
Nabi tanya, kau siapa? Nama aku Wahsy. Terus berubah muka Nabi. Berubah sedih. Berubah jadi sedih. Pasal Nabi ingat Wahsy, ingat Hamzah. Pak saudara. Nabi sayang pasal Hamzah. Tengok sebut Wahsy, teringat sana. Nabi sedih muka. Luka balik. Nabi kata lebih baik kau jangan duduk depan aku. Lebih baik jangan duduk depan. Maksudnya jangan bertemu muka. Sebab bukan Nabi benci. Jumpa dia teringat sana. Jumpa teringat. Sedih. Kan? Terluka. Berdarah kembali. Tak kena. Benda perasaan datang tu bukan menyimpan. Bukan sengaja timbul. Dia akan mai sendiri automatik. Lebih baik kita redakan dulu. Fitrah manusia. Kan? Seperti macam marah fitrah. Kan? Tapi mengamuk tu lain. Marah. Bila dia buat benda tak kena, kita geram. Marah tu ada. Tapi kena kawal. Marah ni kena kawal. Jangan lempias. Jangan marah geram, terbang baling. Tu kena tahan. Memang marah tu naik. Dia naik panas, naik geram. Tapi astagfirullahaladzim, tahan. Nabi memang akan timbul sedih. Sedih tu perasaan fitrah. Kan? Tapi Nabi nak kawal, lebih baik jangan duduk depan. Bukan halau dia, jangan bagi bertemu. Benda tu bukan boleh jadi hari ni marah, esok boleh maaf, boleh berkawan balik. Perasaan tu kena pujuk pelan-pelan. Tapi tindakan yang pertama, jangan respon marah kita dengan cara yang tak betul. Kan? Dan kita maafkan dia, semoga Allah ampun dosa dia. Tapi luka tu ialah baru baik kan, kadang-kadang terguris balik. Itu dia bahasa dia. Lebih baik kita ubati hati kita dulu. Bagi reda, jangan jumpa dengan dia lagi. Bukan benci, tapi bukan tak maaf. Tapi tak boleh lah, bila jumpa je dia akan sakit balik. Perasaan sedih, perasaan marah, itu lumrah fitrah manusia. Lumrah fitrah manusia. Siapa pun akan sedih. Benda fitrah ni kita kena pujuk dia, kena reda dan sebagainya. Jadi, okey, tengok hadis lain tadi. Memulai dengan salam. Tapi orang yang mula bagi salam itulah. Walaupun dengan kirim salam. Contoh kita bergaduh dengan dia duduk Kedah, dia di sini. Memang tak jumpa lah. Sekurangnya, engkau nak balik mana? Balik kampung lah. Kirim salam Beritahu aku minta maaf semuanya. Kirim salam. Kirim salam pun kira memberi salam. Tapi adab kita bagi salam. Kirim salamnya kirim kosong. Yang selalu saya sebut kan. Jangan kirim salam Mana salam nak kirim? Kena sebut. Kirim salam kat dia. Assalamualaikum. Kirim salam kat dia. Kita kena sebut Assalamualaikum. Dia bawa Assalamualaikum kita pergi sana. Sampai salam kat dia. Bukanlah berdosa nak jawab. Kita kata kirim salam. Tak salam pun. Tapi dia jawab salam. Boleh je. Tapi adab kita bagi yang sebenar lah. Bagi yang betul. Okey, sebenarnya hadis yang ke-400 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling berlumba-lumba antara satu sama lain. Lumba yang arti kata menjatuhkan. Bawah nota, yang saling berlumba atau bersaing pada suatu dan menguasainya hanya untuk diri sendiri. Nak naikkan dia, jatuhkan kawan tu. Ini yang tak boleh. Jangan kamu tanafasu berlumba. Tapi dalam hal lain Nabi suruh kita tanafus, lumba-lumba. Dan lumba-lumba apa? Lumba bukan jatuhkan. Lumba dia buat 10, aku nak buat 11. Dia buat 11, aku buat 12. Bagi buat tapi tak menjatuhkan dia, tu dibolehkan. La hasada illa fitnatain, tak boleh kamu berdengki-dengki kecuali dalam dua benda, iaitu bab harta dan bab ilmu. Harta maksudnya bukan nak jatuhkan harta dia, tapi nak berlumba. Dia ada harta banyak ni, dia buat banyak tu kebajikan. Kita nak buat lebih, nak buat lebih, nak buat lebih. Janganlah kalian saling berlumba-lumba antara satu sama lain. Dan janganlah kalian sebagai hamba Allah, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. InsyaAllah. Okey, hadis seterusnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mana ayatnya? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma tawaddathnani fillah
jalla wa azza aw fil Islam fayufarriqu bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai kerana Allah atau kerana Islam, lalu ada yang memisahkan antara kedua-duanya, melainkan oleh satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang antara keduanya. Maksud bila dah bersaudara Islam, jangan ada benda-benda yang boleh memisahkan. Kalau ada terpisah, mesti ada satu benda dosa. Adalah tu. Silap tak mana. Ni kawan baik, rapat, tegur, tapi jadi dah pisah. Mesti ada benda tak kena. Jangan bagi ada benda yang tak kena tu. Hilangkan benda tu supaya tetap bersaudara. Mungkin tersilap cakap ke, mungkin tersilap ni ke, tersilap tu. Maka kita yang tak tahu ni cepat kena, maksudnya berdamai dengan cara Assalamualaikum, minta maaf kalau ada salah silap. Kita pun tak tahu silap apa kita ni. Kan? Kita tak tahu, tiba-tiba dia masam muka kita. Tak tahu tak mana. Kita pergi minta maaf, bagi salam pada dia. Tak, kita buat macam tak ada apa-apa lah. Maksudnya kita teruskan dengan niat kita yang baik, insya-Allah Allah bantu. Jadi kalau terpisah tu mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi kena berdamaikan hal demikian, jangan biarkan begitu sahaja. Berdamai tak semestinya bergaduh baru nak berdamai. Tapi mungkin berdamai, yalah baiki baliklah. Datang Assalamualaikum, datang buat kan. Jangan kita layan perasaan. Perasaan tu kadang-kadang datang daripada syaitan duk bisik. Sebab kita ada dua penasihat ni, kiri kanan. Malaikat ke ataupun syaitan. Yang duk kata, dia ni nampak dia tak nak tegur aku ni, macam tak nak salam, kita beri salam pun tengok kiri je, tak nak tengok ini. Itu perasaan syaitan. Nak putuskan. Nak memutuskan. Selagi tak ada benda pasti, jangan percaya pada perasaan kita. Duk agak-agak, aku agak-agak. Itu yang kata su'uzan tu. Kan? Buruk sangka. Jadi baginda Nabi SAW, Nabi kata, aku lebih suka kalau keluar dengan kamu, tak ada siapa yang bermasam-masam ni, keluar happy semua. Sebab tu Nabi kata, jangan sampai-sampaikan pada aku. Katalah orang tu cakap Nabi gini-gini, jangan sampai kat aku, jangan beritahu. Jangan beritahu kat aku. Supaya aku keluar ni semua jumpa happy, tak ada apa-apa kan. Kalau ada orang tu cerita, ya Rasulullah kau ni cakap macam tu, kau ni cakap macam tu. Jadi Nabi jumpa pun tak jadi happy dah. Pasal dia dapat berita yang tak kena. Nabi tak nak macam tu. Tak nak sampai-sampaikan. Kan? Kalau betul dia cakap, biar aku berdepan. Jumpa sendiri. Jangan sampai-sampaikan. Nabi suka keluar, ceria dengan semua orang. Kan? Walaupun ada munafik. Kan? Ada munafik. Bukan Nabi tak kenal yang munafik. Nabi tahu. Tapi Nabi tetap jumpa macam sahabat. Bergaul. Selagi dia tak tonjolkan nifak dia tu. Tak zahirkan. Kalau dah zahir munafik, semua orang tahu nampak dia sifat munafik, memang orang jauhkanlah. Tapi orang munafik Nabi tak mengarahkan untuk bertindak bunuh ke, pukul ke, penjara ke, tak ada. Nabi macam biasa kehidupan dengan sahabat yang lain. Jadi kita ni selalunya melayan perasaan tu masalahnya. Kita tu agak-agak dia ni masa kita bagi salam tu dia tak tengok. Rupanya kawan tu tak nampak. Mata kelabu, power dia kurang. Kan kita dah dia ni ajak kawan dengan kawan tu, tak nak kawan dengan aku dah. Kan perasaan syaitan bisik tu duk cocok kita supaya bermusuh dan putus silaturahim. Itu memang matlamat syaitan. Biar putus silaturahim lebih banyak daripada menyambung. Wal-iyadu billah. Sebenarnya daripada Yazid, dia telah berkata Mu'adzah. Mu'adzah. Qalat Mu'adzah, sami'tu Hisham bin Amir al-Ansari ibna ammi Anas bin Malik. Aku telah mendengar Hisham bin Amir al-Ansari, iaitu anak kepada bapa saudara, sepupu lah ni bahasa. Kita baca terjemah apa ya?
anak pak saudara. Anak pak sepupu lah. Kan? Dia sepupu dia punya tu Ibnu Am. Sepupu pada Anas bin Malik. Kana qutila abuhu yauma Uhudin. Yakni sepupu pada Anas, dan ayahnya terbunuh pada medan perang Uhud. Ayah kepada Hisham bin Amir. Bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk dia memutuskan hubungan atau tidak bertegur sapa sesama muslim lebih daripada 3 hari. Karena sungguhnya kedua-duanya itu berada dalam keadaan jauh daripada kebenaran. Selama mana mereka tidak bertegur sapa, maksud dua-dua itu dosa. Selepas 3 hari, berdosa dua-dua. Walaupun orang A yang mula, B pun tak tegur juga. Dia pun terlibat dosa putus silaturahim juga. B tu. Kalau dia tahu. Tapi kita tak tahu apa pun. Kawan A ni tak nak tegur lah. Dia kata, aku tak nak tegur, tak nak pergi, tak nak datang pada B. B tak tahu apa pun, dia anggap macam biasa aja. Maka yang menanggung dosa si A. B tak terlibat. Kecuali dia, dia tak nak tegur aku, tak nak datang, aku pun tak nak. Dua-dua tanggung dosanya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia memutuskan hubungan atau tidak bertegur sapa sesama muslim lebih 3 hari. Kerana sungguhnya kedua-dua itu berada dalam keadaan jauh daripada kebenaran selama mana mereka tidak bertegur sapa. Dan sungguhnya yang lebih awal dari keduanya kembali bertegur sapa, maka kafarahnya adalah dia mendahuluinya dengan bertegur sapa. Maksudnya cara dia nak dapat ampun daripada dosa tadi ni, dia tegur dulu. Mana? Walaupun bukan dengan salam, tegur kemesraan. Mana tu? Dia tegur tu kan. Itu maksudnya dia terampun dah dosa dia. Kau ni tak balas, dia tetap kekal dosa. Balas, lerai dua-dua dosanya. Dah tegur je, dah dosa lain. Dosa kerana maki lain. Dosa tak nak tegur tu lain. Jadi dia menegur, mana tu? Dosa tak nak tegur tu dah habis. Tapi maki, mengumpat, yang tu kekal, kena pergi minta maaf. Jadi kalau benda tu tak mudaratkan kita berdosa, kita tak jumpa dia. Kalau mudaratkan seperti kita jumpa tertekan, tak boleh tengok, jadi geram, jadi nak mengamuk, lebih baik kita stres, kita elak dulu. Niat kita bukan benci kat dia, tapi kerana nak meredakan dulu. Kan? Bukan nak musuh, tapi kerana meredakan. Kan? Ni kes kalau ada kes, maksud ada pergaduhan, maksud putus. Tapi kita dah tak jumpa lama. Kawan ni duduk di Johor, ni duduk di Kedah. Tak ada gaduh. Yang tu tak berdosa. Walaupun 3-4 hari tak tegur, seminggu, sebulan, setahun. Kan? Yang tu tak ada apa-apa. Ada zaman kita sekarang lah. Takkan tiap-tiap hari nak Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 hari bagi salam, 3 hari salam. Pelik lah pula kau ni. Maksudnya tak ada masalah apa, tak ada apalah. Yang ada masalah ni jangan lebih daripada 3 hari. Yalah, kita sebut mengumpat kan, kita sebut pada dia keburukan dia, ataupun kita apa tadi, dosa yang fitnah contohnya. Kalau fitnah tu dia tak tahu pun kita yang buat, lebih baik kita minta ampun kepada Allah dan tutuplah segala. Dah cukup-cukup, aku tak nak dah potong ni, padam post kita apa semua, padam, selesailah. Kan? Tak perlu nak bersemuka minta maaf dengan dia. Kan? Tak perlu semuka dengan dia. Kalau kita jumpa bersemuka, apa jadi? Polis tangkap, masuk jail. Lagi berat, lagi besar, bomnya lagi hebat. Lebih baik untuk selamat dua pihak, kita minta ampun, kita stop semua apa yang kita buat, dah cukup. Kan? Minta ampun kepada Allah. Ni kalau kita bercerita, Kak bisa minta maaf tau, saya mengutuk Kak itu, saya fitnah, saya buat alam ni, saya buat ni. Lagi berat dia. Lagi marah, maki hamun, mungkin macam-macam dia buatnya. Lagi bendanya lagi besar. Kita kalau macam tu, lebih baik jangan jumpa, jangan cerita. Jadi kalau dia tahu kita yang buat, kita fitnah, dia tahu fulan ni yang buat, yang tu kena menghadap, minta maaf.
sebab dia tahu. Sayyidina Ali kata, orang yang menyebarkan dosa sama dengan orang mula. Bukan kita mula tulis, kita forward je sama 2 kali 5. Kita marah sama. Jadi sekadar tu kita minta ampun pada Allah, tak perlu nak pergi jumpa dia minta maaf. Kan? Tapi kalau kita yang ethical tu, saya yang tulis nama saya semua, yang ni dia tahu kita yang buat, yang tu kena menghadaplah. Minta maaf. Kan? Ni kita yang apa ni macam ni, dia ni apalah, geram itu minta ya Allah ampun dosa aku, ampun dosa dia, sudah. Jadi dan kedua-duanya, jika kedua-duanya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertegur siapa, maka keduanya tidak akan masuk syurga selamanya. Na'udzubillah. Oi, berat ni, masya-Allah. Sekiranya dia memberi salam kepadanya, namun dia enggan menjawab ucapan salam, maka malaikat yang akan menjawabnya, maksudnya dia, orang yang bagi salam tu tetap dapat kebaikan, dimaafkan. Malaikat jawab, kan? Malaikat menjawabnya, sedangkan yang seorang lagi dijawab oleh syaitan. Syaitan geng dia. Dia tak mau jawab salam, kan? Syaitan geng dia. Yalah. Boleh jadi kita husnuzan itulah. Assalamualaikum. Oh, dia pekak ni. Semalam okey, hari ni pekak. Kan? Jadi ala kulli hal itulah hubungan ni kita anggap dia tak tegur aku lantak lah, aku tak rugi sesen pun, biar kat dia lah. Sampai mati pun tak kisahlah. Kita tak tahu. Rupanya ni dia akibatnya. Dua-dua tak masuk syurga. Dua-dua tak masuk syurga. Allahu Akbar. Kan? Kalaulah kita yang masih hidup, ada orang yang macam tu tak tegur kita, kita doa lah, ya Allah, hadiah pahala kat dia, ampun dosa dia. Kan? Walaupun dia yang mula, kita tak tahu apa pun. Tak apa, kita hadiah pahala. Pahala kuliah, pahala ngaji Quran, pahala zikir, tahlil ya Allah pada semua. Sebab tu dalam doa tahlil, salah satu ayat jangan tinggal. Kita hadiah pahala pada orang yang berhak menuntut pahala dari kita. Kita pernah zalim, pernah kutuk dia, pernah maki dia, pernah apa semua. Tak tahu dia ke mana dah, mati ke hidup, kita pun tak tahu. Ya Allah, aku hadiahkan pahala Quran ni kepada orang yang berhak menuntut pahala kepada aku di akhirat nanti. Dia akan tuntut tu, kau dulu maki aku, mengumpat aku. Kita awal-awal dah bayar siap. Ambil. Mudah-mudahan itulah jalan selamat. Tapi kalau kita tahu dulu kita duk gaduh dengan kawan ni, dia hidup lagi, tu tak sampai yang tu. Jangan pada arwah, dia tak arwah lagi. Kan? Yang tu kena selesaikanlah, kan? Allahu Akbar, masya-Allah. Itulah hubungan yang kadang-kadang masyarakat kita termasuk banyaklah yang pandang remeh hal ni. Ya, kadang-kadang kita ada kuasa, kita ada kemampuan, kita ada wang ringgit dan sebagainya. Orang tu bergaduh kita, lantaklah engkau tak nak, engkau yang rugi, aku tak rugi sen pun. Ego. Jadi kita pegang pada tu sampai mati. Akibatnya na'udzubillah. Memang kita tak nampak rugi wang ringgit, kita tak minta duit dia pun, tak rugi pun, tapi ruginya kita tak masuk syurga. Kata Nabi SAW, wa imma ta'ala siramihima lam yadkhula al-jannah jami'an abadan. Mati bergaduh tak nak tegur siapa tadi, dua-dua tak boleh masuk syurga. Kita baik dengan Nabi, tapi yang Nabi suruh kita lawan. Nabi suruh berdamai. Nabi suruh jangan maafkan orang. Tak nak, yang tu kau lawan, tapi syafaat kau minta. Kan? Minta duit setiap bulan, tapi mak suruh gaduh. Lawan. Memang kita pun geram tak nak bagi. Kan? Itu perasaan kita lah. Jadi kita pun tak tahu tu hak Allah dan Rasul lah. Nak maafkan dia, nak masukkan dia, wallahualam. Mungkin layak, mungkin tidak, wallahualam. Tapi hadis Nabi sebut, takkan masuk syurga. Tadi Nabi kata, kalau kau bagi mula tegur, bagi salam, malaikat jawab engkau. Kau ni tak nak, syaitan jawab dia. Kita tetap buat yang baik. Kita minta maaf, silap kita segalanya, kan? Dia tetap tak nak maafkan. Dia geng syaitan. Walaupun kita yang memulakan, A yang mulakan, A pergi minta maaf. B memang geram lah, engkau yang mulakan, itu senang-senang nak minta maaf. Kan? Dia tak nampak nilai kemaafan tu. Nilai memberi maaf. Nilai memberi maaf, syurga terus. Itu yang disebut Sayyidina Abdullah bin Umar. Kata seorang lelaki yang suka maafkan orang tu. Kan? Dia tidur banyak.
Nabi kata dia ahli syurga. Apa amalan dia? Sebelum tidur dia maafkan semua orang. Dia fikir pagi tadi kau ni kutuk, kau ni hantam, kau ni cakap macam ni. Ya Allah, aku maafkan semua, ampunlah dosa dia orang semua. Baru tidur. Tiap-tiap malam dia buat macam tu. Amalan dia tak banyak mana pun, tapi Nabi dah isytiharkan dia ni ahli syurga. Masa hidup ni. Kan, masya-Allah. Malam Lailatul Qadar hebat, tapi ada penghalang, takkan dapat ganjaran Lailatul Qadar. Salah satunya syirik lah apa segalanya kan. Salah satunya tak mau memaafkan orang. Sebab apa? Dia nak dapat keampunan Allah kan. Nak minta Allah ampunlah, maafkan aku silap ni. Oh, yang orang kau tak nak bagi, yang daripada Allah kau minta. Allah akan bayar balik apa yang kita buat. Allah bagi apa yang kita buat. Kita pemurah, Allah pemurah. Kita kedekut, Allah kedekut. Kita maaf, Allah ampun. Kita tak nak maaf, Allah tak nak ampun. Sama. Balasan Allah sama apa yang kita buat. Jadi malam yang hebat dapat keampunan daripada Allah pun kita tak nak maafkan orang, Allah pun tak nak bagi. Pasal kita, permulaan daripada kita. Allahu Akbar. Okey, hadis satunya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah berkata, kita baca yang Arab sikitlah. Qala Rasulullah SAW, inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki. Qalat qultu wa kayfa ta'rifu dhalika ya Rasulullah SAW. Qala innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad wa idza kunti sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu ajal lastu uhajiru illa ismak. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengenali keadaan marahmu, redamu. Kepada Aisyah, aku tahu engkau marah bila, engkau suka bila. Nabi boleh faham. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah berkata, bagaimana engkau boleh kenal? Dari macam mana? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila engkau redha, engkau akan berkata bala. Bahkan bala tu maknanya ya. Bahkan demi Rabbil Muhammad, sebut nama Nabi Muhammad. Tu tanda dia okey lah tu. Cool lah tu. Seronok, gembira, happy. Demi Tuhan Muhammad, Nabi Muhammad lah. Dan bila engkau marah, engkau akan kata tidak, demi Ibrahim, Tuhan Ibrahim. Tak sebut nama Nabi Muhammad. Itu tanda dia marah tu. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, aku telah berkata, ya betul. Time marah memang dia keluar nama Ibrahim, tak keluar nama Muhammad. Tidaklah aku menjauhi, memboikot kecuali namamu waktu dia marah. Waktu marah aku tak nak sebut nama kau, nama Nabi Muhammad SAW. Sebab perasaan ni semua orang ada. Ada cemburu, ada marah, ada merajuk, sedih. Itu perasaan. Perasaan Allah tak salahkan. Cuma kena kawal. Semuanya kena kontrol. Marah, kontrol marah. Sedih, kena kontrol, jangan sedih sangat. Apa lagi? Geram, jangan sampai lebih-lebih sangat. Kan? Kena kontrol. Jadi itu kena kawal. Kalau tak kawal, itulah nafsu syaitan tu. Syaitan tu, kau ni mana cukup marah tekak ni, ambil ni, pisau tikam. Kan? Syaitan semua duk cucuk tu. Maksudnya perasaan manusia semua ada. Benda perasaan tak salah. Kita rasa tak suka kat dia. Rasa tak suka, okey, tak ada masalah. Tapi jangan timbulkan. Jangan, aku benci kat kau lah. Aku tak nak datang. Tu menimbulkan perasaan. Perasaan ada, tapi kita kena cool, kena padam, kena tekan. Jangan timbul reaksi daripada perasaan tadi. Kan? Marah memang ada, semua orang marah. Tak salah marah. Maksudnya perasaan marah tu. Tapi jangan timbulkan reaksi marah. Gerbang, baling ni, tumbuk meja. Kan? Tu jangan. Baling pinggan semua. Jangan. Contoh kita geram ni, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Marah juga kan. Ada jugalah keluarnya, tapi keluar yang baik. Okey lah juga. Kan? Kalau tak cakap tu, tah dia keluar yang lain nanti. Keluar habis ni. Jadi bab perasaan semua ada, perasaan rasa macam tu macam ni, tapi kena kawal. Seperti mana Aisyah ni, dia bila marah dia tak keluar maki hamun, tak keluar lempias tampar ke tumbuk meja ke, dia kata Rabbi Ibrahim. Benda yang tak salah lah, ayat dia tak salah pun. Dan cuma Nabi faham, dia ni
Ada perasaan yang tak kena, maksudnya dia tengah marah dan sebagainya. Jadi apa ni sebutnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan kisah Sayyidina Umar mungkin pernah dengar cerita dia kan. Sayyidina Umar Al-Khattab memang kita tahu garangnya, garang. Sayyidina Umar ni kan, semua orang takut dengan dia. Semua takut. Kalau sebut Sayyidina Umar dah mula tak berani dah. Kan. Tapi ada masa dia zaman jadi khalifah Islam, ada seorang ni nak pergi mengadu hal lah kisah rumah tangga dia. Si lelaki ni pergi ketuk rumah Sayyidina Umar, nak pergi ketuk, nak mengadu Datuk Khalifah ni, bini aku ni kasar sangat. Dia duk hantam bam. Nak pergi cerita kat Umar. Baru pergi depan pintu Sayyidina Umar, dengar bini Sayyidina Umar mengamin, kau ni hantam Sayyidina Umar. Bebe Sayyidina Umar, marah dengan suara tinggi. Alamak, aku nak cerita hal tu, Umar pun kena juga. Sama. Dia pun lari balik, Umar kata, ngamen jap. Apa sebab ni? Kau datang buat apa ni? Dia kata, aku datang nak mengadu hal bini aku. Tak tahu aku dengar kau macam tu juga. Kan? Maka Sayyidina Umar kata, yalah kita ni kena mengalah lah ketika dia sedang marah, kena mengalah. Kan? Itu teguran Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan? Masya Allah. Hebatlah bini-bini sini kan. Ni orang dia punya. Alhamdulillah, gitulah kita sebut tadi tentang pulau. Tak boleh pulau lebih pada 3 hari. Kan? Dan cara kita nak mendamai daripada pulau ni dengan memberi teguran ataupun salam. Salam yang terbaik, Assalamualaikum, ataupun tegur, apa khabar, sihat kan? Beri tegur, maka dia terampun dosa dia. Dan orang yang jawab terampun juga, tak jawab dia mengekal dosa dia. Dan hadis tadi tentang jangan saling benci-membenci, saling jatuh-menjatuh. Jadilah hamba Allah yang bersaudara sesama kaum muslimin. Dan bila dah cantik itu, jangan kita putus ataupun masam-masam ataupun makin jauh hubungan dengan sekadar melayan perasaan. Ini bahaya. Melayan perasaan tadi kan. Dia ni nampak tak tegur aku ni, nampaknya ni. Padahal itu syaitan yang duduk bisik nak putuskan kita punya silaturahim. Wallahu alam. Itulah beberapa hadis sekadar yang mampu kita hurai dan kita renungkan. Akan datang man hajara akhahu sanah. Bab pada menyatakan orang yang boikot saudara dia sepanjang setahun. Wasiat benda maksiat tak boleh kita patuh. Wasiat benda maksiat tak patuh. Dia kata kalau aku mati jangan bagi dia mai. Maksudnya suruh putus silaturahim. Jangan, kita kena datang. Maksudnya kena tak buat apa yang dia suruh. Sebab benda tu maksiat. Benda maksiat tak boleh kita, wasiat tak boleh daripada perkara maksiat. Teruskan doa untuk kebaikan dia, kebaikan kita, bagi dia sejuk, dia dapat hidayah. Tapi kebaikan yang kita buat tetap Allah balas. Tadilah kita damai, dia tak layan, tetap kita berpihak malaikat, syaitan sana. Tapi kita doalah mudah-mudahan Allah lembut hati dia, buka hati dia, bagi jadi baik dan sebagainya. Kan? Seperti ada seorang lelaki yang mengadu kepada Nabi itu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni sering buat baik dengan saudara aku. Layan dia, beri baik-kebaikan, baik semuanya. Tapi mereka tak pernah buat baik kepada aku. Nabi kata, kalau macam tu lah, umpama engkau ni dah dapat kebaikan, dia orang dapat bara api. So dapat bara api. Neraka lah, dosa lah. Wal'iyadzubillah. Tapi kita tetap buat macam dah baik dan sebagainya. Dia layan tak layan, dia punya tanggungan dia sendiri. Wallahualam. Membela tak boleh lain Islam, balas dendam. Sepatutnya dia kena, yalah benda dah mati, dosa orang tu tetap tanggung dosa. Dia nak maafkan pun tak boleh sebab dosa dia bukan dengan dia, dosa dengan arwah. Orang tu rogau perempuan tu mati. Dia minta maaf dengan anak, mana boleh. Kau kena minta maaf dengan arwah lah, sebab engkau yang buat arwah. Tak boleh, anak pun tak boleh lah pergi bunuh orang yang buat tu. Mungkin dapat pahala lah bagi pihak mak, tak. Dosa lagi. Kita report hal nak selesaikan cara yang saluran yang sebenar lah. Kita tak boleh tindak sendiri. Penguasa lah ambil tindakan. Hukum ke apa segalanya. Kita tak boleh tindak sendiri. Kalau tindak sendiri kita pergi bunuh, dosa membunuh. Sebab tu ada orang sahabat tanya, ya Rasulullah, ada seorang pergi perang kerana nak tunjuk hero. Dia hebat perang. Ada seorang ni kerana nak balas dendam, dulu pak dia kena, dia nak balas balik. Ada seorang nak menegakkan amarah dia,
geram dia tu. Mana satu jihad fisabilillah, Nabi kata semua tak guna. Siapa nak perang untuk angkat agama Allah, itu baru jihad fisabilillah. Tadi ni dendam kerana ayah dia kena dulu, dia nak balas balik. Itu tak kira jihad fisabilillah. Wallahu alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واختمنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح لنا صدورنا في ظل الإيمان بك يا رب العالمين. اللهم اختم بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.